Segmen seterusnya ini kita nak cakap pasal keusahawanan. Biasa tiap minggu memang akan ada tajuk keusahawanan. Kan? Kita sukalah mewar-warkan kepada orang ramai supaya lebih ramai lagi jadi usahawan yang berjaya. Jadi tajuk kita adalah Seminar Keusahawanan dan Bisnes Universiti Malaysia Kelantan. Sebelum kita nak bersama tetamu, kita tengok dulu ada satu video yang kita nak tunjuk. Mana dia? AISEP 2017. Okey, tanpa berlengah masa lagi, kita bersama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia, iaitu sebenarnya yang berbahagia Profesor Dr. Razli Cik Razak yang merupakan pengerusi bagi AISEP 2017 ini. Assalamualaikum, selamat datang. Jauh mari daripada Kelantan. Ya. Terima kasih kerana jumpa sini. UMK daripada Universiti Malaysia Kelantan. Universiti Keusahawanan. Ya. Okey, baik. Katanya untuk AISEP 2017. AISEP ni adalah seminar seminar keusahawanan dan perniagaan antarabangsa. Yes. Jadi ini kali kelima, Prof. Ya, kali kelima, ya. Okey, Prof, boleh cerita sikit tak kali pertama, kedua, ketiga, keempat dulu macam mana ia berlangsung? Okey, kita telah yang ini adalah kali kelima yang kita telah adakan dan kita telah memilih di luar daripada negara Malaysia lah. Okey. Kalau pertama, kedua, ketiga kita buat di Kota Baru. Kemudian kita pindah ke Pulau Pinang. Keempat di Pulau Pinang. Ya, dan kali kelima ni kita memikirkan bahawa kita perlu melangkau lebih daripada yang biasanya, dan kita telah mempunyai rakan strategi UC Andalas Padang, maka kita memutuskan untuk mengadakan di Padang sekali ini pada tarikh 16 hingga 17 November ini. Di Padang, Indonesia, bukannya Padang di Padang, Indonesia. Okay. Ini kali pertama ya UMK mengadakan kata kolaborasi dengan universiti luar, berada di mana seminar berada di luar. Sebelum ni pun kita pernah adalah, tapi seminar yang bentuk lain, tetapi dengan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan ini kali pertama kita adakan di Indonesia dan di luar daripada Malaysia, sebab kita memikirkan bahawa kolaborasi ini perlu dalam untuk mewujudkan pasaran yang baru kepada usahawan-usahawan Malaysia, terutama di Padang, yang mana penduduknya sebenarnya adalah merupakan usahawan-usahawan yang berjaya. Yang baru tahu mengenai AISEP, apa AISEP 2017 ni? Okey, AISEP ini adalah merupakan kita mempertemukan di antara tenaga akademik, usahawan dan juga pelajar-pelajar pasca siswazah dan juga pelajar ijazah pertama, di mana kita akan berjumpa untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan keusahawanan dan perniagaan. Dan sekarang ini kita kolaborasi dengan rakan kita di Indonesia. Jadi bilangan peserta yang telah bersetuju untuk menghadiri seminar ini melebihi daripada 100 orang lah, daripada pelbagai negara lah. Jadi Malaysia saja lebih kurang 64 orang. 64 kertas kerja yang telah disediakan dan telah di review dan dianalisis oleh pihak UMK lah. Jadi yang lain daripada rakan-rakan daripada luar Indonesia. Saya tertarik dengan pemilihan temanya itu, Entrepreneurship and Faith Towards Sustainability. Pemilihan tema itu sendiri, Prof. Okey, kita memilih tema sebab UMK adalah merupakan UC keusahawanan. Jadi kita tidak boleh lari daripada tonggak utama, iaitu memikirkan bahawa entrepreneurship, keusahawanan itu sebagai satu kepercayaan tonggak utama kita. Tetapi di Indonesia kita tak panggil keusahawanan, kita panggil kewirausahaan. Jadi kewirausahaan. Jadi bahasanya agak berbeza, Pak. Jadi tetapi kita cuba di sini adalah kita memikirkan bahawa dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, yang pada saya stabil tetapi dari segi penganggurannya kepada graduan, jadi kita membuka satu jalan yang baru bagi mereka bahawa keusahawanan inilah merupakan satu laluan kerjaya. Jadi seminar ini berkisar di mana memikirkan bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya. Dan selain daripada itu ada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pengurusan bisnes. Bila sebut peserta tadi, Malaysia pun ada 60 peserta. Peserta ni terdiri daripada mereka yang dah habis ke yang masih lagi dalam yang telah menghantar kertas kerja itu, kalau kita lihat daripada
pasca Siswaza dan juga pensyarah-pensyarah seluruh Malaysia. Pensyarah pun? Ya, daripada universiti awam dan universiti swasta dan kita ada juga daripada universitas di Indonesia. Dan kita punya keynote speaker ataupun ucap utama ialah seorang usahawan yang berjaya di Malaysia ini kita bawa untuk menjadi keynote speaker di Universiti Andalas Padang nanti. Sebab kita mengambil keynote speaker seorang usahawan dan pihak Indonesia mengambil keynote speaker ataupun ucap utama oleh akademik daripada Australia. Bila kita sebut seminar, kita tahu seminar memang akan ada pembentangan, kertas kerja, akan ada dialog. Selain daripada perkara-perkara yang bersifat orang kata pembentangan semata-mata, apa antara sisi-sisi lain yang manfaat untuk Saya rasa sesi yang paling menarik ialah hari ketiga. Ya, di mana semua peserta seminar itu kita galakkan untuk melancong. Sambil-sambil melihat kepada potensi. Yang ini menarik. Itu best. Sambil melihat potensi produk yang kita nampak kalau yang kami pernah pergilah, pasukan kami telah pergi, bahawa kain telekung dan kain sulam bagi wanita ni adalah merupakan satu produk utama di sana. Jadi kalau kita ke Bukit Tinggi itu, maka itulah tempatnya. Dan kita juga ada membuat, kita panggil dalam bahasa Inggerisnya post-tour conference, iaitu hari ketiga, di mana kita akan membawa peserta-peserta ini pergi ke Bukit Tinggi, Padang, dan juga melihat kepada rumah-rumah almarhum Bun Hankar dan sebagainya di Lekuk 33. Maknanya selain daripada kita membincangkan perkara yang serius, tetapi kita juga membawa peserta ini kepada pelancongan di situ. Jadi salah satunya kita boleh menghilangkan stres peserta selepas 2 hari kita berdiskusi memikirkan pasal keusahawanan dan perniagaan di antara dua negara. Bermakna 3 hari dah ya, 2 hari, seminarnya dan hari terakhir tu berlibur lah. Berlibur ya. Jadi dari segi kita lihat penganjuran seminar ini pada Prof sendiri, sejauh mana ia sangat penting dalam orang kata memberi manfaat kepada orang kata untuk bantu kerajaan juga dalam mencapai agenda keusahawanan itu sendiri dapat direalisasikan. Okey, kalau kita lihat bahawa agenda keusahawanan merupakan agenda utama dalam Kementerian Pengajian Tinggi lah. Sasaran utamanya untuk dalam salah satu tonggak utamanya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang, holistik dan bercirikan keusahawanan. Jadi kita tidak boleh lari daripada ciri keusahawanan itu. Jadi di UMK sendiri bukan hanya seminar kita tekankan, tapi kita menekankan bahawa pelajar itu selain daripada mengambil subjek keusahawanan yang melebihi 12 kredit, dan kita juga menggalakkan pelajar kita telah mula berniaga atau menjadi seawan sama ada online, offline dan sebagainya. Dan ini kita melihat salah satu agenda utama KPT yang dibawa oleh Universiti Malaysia Kelantan sendiri. ISEP sendiri pesertanya ditetapkan ataupun masih lagi terbuka sekarang ni? Jadi kita datang ini sebab tarikh tutup kita adalah 31 Ogos ni. Walaupun kita telah menerima 64 kertas kerja melalui pihak UMK, tapi melalui rakan strategi kita tak dapat angka yang sebenarnya lagi. Tapi kita masih lagi buka. Dengan hadirnya kita ke RTM hari ini, kita mengharapkan bahawa ada sambutan yang mana sebelum tarikh tutup 31 Ogos masih ini. lagi boleh hantar? Boleh hantar lagi, ya. Bila Prof sebut kertas kerja, maksudnya kita ada 100 lebih kertas kerja lah kena bentangkan. Apa bezanya dan juga kertas kerja yang macam mana yang biasanya dalam satu seminar ataupun conference akademik, kita akan buat sesi selari. Kita panggil, mula-mula kita ada perasmi dia, dan insya-Allah dalam seminar ini kita telah berjaya mendapatkan 4 menteri Indonesia, iaitu Bapa Menteri Ristek, Bapa Profesor Dr. Nasir yang sudi untuk merasmikan seminar kita di Universitas Andalas Padang ini. Kemudian baru kita akan mula dengan ucap utama, kemudian barulah kita mula dengan pembentang selama 2 hari dan sesi selari. Dan dihadiri oleh semua dosen-dosen, tentulah dosen-dosen yang akan datang ke sana, dosen bahasa Indonesia. Dan kita mengharapkan situ ada berlaku diskusi yang amat menarik tentang tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan. Jadi dalam masa 2 hari itu saya rasa mencukupilah dengan ada hari Khamis dan hari Jumaat itu. Jadi di situ kita dapat mengumpulkan sasaran kita 200 pengamal kewirausahaan ini ataupun usahawan ini dan juga akademik bersama-sama.
kewirausahawan. Ya. Okey, baik. Sekali lagi Prof, kepada yang nak turut serta, yang nak hantar orang kata dia kena ada audition ke memang ada bila tapisan hantar, tak atau bagaimana? Dia ada. Okey, biasanya kita dah ada laman sesawang iaitu umk.fkp.umk.edu.my/ISAP17 dan mereka akan masuk di situ dan mereka boleh mendaftar secara online dan menghantar kertas kerja ini dan kita akan ada vetting proses lah yang ditetapkan oleh pihak fakulti kita untuk memastikan hanya kertas kerja yang kualiti yang boleh. Dan yang cantiknya seminar ini juga lah kertas kerja yang baik kita akan diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang bertaraf Scopus kita katakan. Ya. Bila akan berangkat nanti Bro? Berangkatnya tentunya 16 hingga 17 tetapi pasukan kita akan lebih 2 hari lebih awal sebab sebelum kita ni ada pertemuan bapa-bapa guru besar dan dosen. Bapa-bapa guru besar ini profesor. Okey, di Indonesia Fakulti Bisnes di Indonesia 2 hari sebelum konferensi kita dan kita cuba sasarkan bahawa 236 orang ini menghadiri seminar antarabangsa kita ini. Baik, kita doakan semoga seminar keusahawanan dan perniagaan antarabangsa ini akan berjalan dengan lancar, mencapai sasarannya kali kelima. Dan mudah-mudahan dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada pihak RTM yang sudi menerima kami untuk datang membawarkan tentang ISAP 2017 ini. Amin. InsyaAllah. ISAP 2017 akan berlangsung November nanti. Kita doakan yang terbaik dan moga-moga yang pergi membentangkan kertas kerja yang dapat ilmu dekat sana tu bila balik ke UMK, bila balik ke Malaysia, kongsi-kongsilah dengan usahawan-usahawan di Malaysia pula. Prof, terima kasih. Ya, thank you.